Ya, pada pagi ini isu akidah ini saya akan sentuh dua perkara kalau sempatlah. Yang pertama berkaitan dengan sejauh mana komitmen kita, seriusnya kita di dalam menghayati setiap rukun iman dan rukun Islam. Kalau saya boleh gunakan bahasa Inggeris saya yang tak berapa elok ni, the disparity in our commitment and belief on the 6 pillars of Iman and 5 pillars of Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan Nazir, Tan Sri Said Zainal ada tadi. Timbalan Nazir, Datuk Nik, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK, Datuk-Datuk. Saya nampak ada Datuk Azizan pun daripada kampung tengah datang. Dan Datuk-Datuk yang lain yang saya tak perasan. Alhamdulillah. Kita dapat bertemu untuk kesekian kalinya. Masjid ni antara masjid yang saya kena ambil perhatian serius. Sama aja sebenarnya, tapi sedikit lebih lah. Sebab saya tahu latar belakang orang sini dan berbagai-bagai aktiviti yang masjid ni buat yang agak ialah dapat maklumat sampai kutipan mencecah 100,000, perbelanjaan bulanan pun mencecah 100,000. Itu bukan senang-senang untuk dicapai dalam kepimpinan masjid sekarang ni. Alhamdulillah. Ya, pada pagi ini isu akidah ini saya akan sentuh dua perkara kalau sempatlah. Yang pertama berkaitan dengan sejauh mana komitmen kita, seriusnya kita di dalam menghayati setiap rukun iman dan rukun Islam. Kalau saya boleh gunakan bahasa Inggeris saya yang tak berapa elok ni, the disparity in our commitment and belief on the 6 pillars of Iman and 5 pillars of Islam. Maksud saya begini, kalau kita muhasabah diri tuan-tuan sekalian, sebab saya cuba bawa ni isu-isu yang menjadi hal kepada kita. Saya tak nak bercakap tajuk. Akidah tu yang isolated daripada kehidupan kita seharian. Muhasabahnya begini. Rukun iman tu kita tahu 6. Hadis pun clear. Apabila Jibril datang bertemu dengan Nabi, dia menyamar sebagai student. Nabi tahu, orang lain tak tahu. Dia tanya Nabi apa dia iman. Nabi jawablah 6 itu rukun iman. Kemudian dia tanya apa dia Islam. Nabi menjawab rukun Islam itu 5. Lepas tu ada 1-2 soalan lain, hari kiamat, ihsan dan lain-lain. Tapi yang menjadi focal point untuk kita bincangkan, saya bukan nak bincangkan rukun iman itu secara pengertian satu-satu. Tapi saya nak bincangkan dari segi komitmen dan juga serius kita di dalam menghayati setiap satu rukun iman itu. Sebabnya begini tuan-tuan sekalian. Rukun iman ni bukan benda hanya untuk dibilang. Seperti yang lazim dibuat. Tok Imam nak angkat nikah, bilang rukun iman. Sah, okey, kamu dah faham rukun iman. Bilang rukun Islam, dah kena. Bilang rukun nikah, okey, maka pakai angkat nikah lah. Kadang dibuat upacara taubat pula tu. Sebab dalam mazhab Syafi'i, kalau wali itu fasik, tak sah nikahnya. Fasik ni antaranya orang-orang yang tenggelam timbul dari segi solat dan lain-lain. Jadi dengan taubat itu nak menghilangkan ciri kefasikan wali tadi, maka dibuatlah upacara taubat. Maka semua bakal segi, ya okey dia kita dah bertaubat, maka angkat nikah. Harap-harap sah lah. Tapi dalam lepas 4, 5, 6 bulan, orang yang taubat tadi, wali itu pun kembali semula kepada kehidupan yang dulu. Kalau dia tak solat semula. Kalau dia berbagai-bagai perkara lain yang boleh membawa pada fasik itu terus. Tapi kononnya dia dah bertaubat waktu nak akad nikah hari itu. Akad nikah anak dia.
Inilah kehidupan orang Islam yang berlaku. Jadi banyak telah diupacarakan. Banyak telah dibuat upacara tetapi tidak menjadi satu komitmen yang serius. Macam malam tadi saya tengok hujan lebat. Ramai tak ada di masjid. Tak apa hujan lebat. Tapi saya tanya berapa ramai yang tak pergi pejabat kerana hujan lebat. Oh tak boleh lah Ustaz. Mana boleh yang itu nanti tak naik. Kena bos tengok kena buat macam-macam. Oh dia jawab, dia kata pergi masjid tu sunat saja. Pergi pejabat tu wajib. Pergi masjid sunat tu ada mazhab yang pergi masjid jemaah tu wajib. Saya bukan nak cakap wajib sunat. Nak bercakap tentang komitmen orang Islam tentang solat itu hubungannya dengan Allah. Jatuh taraf yang kedua. Tapi hubungannya dengan bos di pejabat, taraf yang pertama tak boleh elak walaupun hujan. Itu maksud saya. Alasan hari ini, motoka ada, payung ada. Tapi sikit hujan, tak boleh pergi masjid. Tapi kalau nak pergi pejabat, ribut taufan boleh pergi. Ini komitmen. Itu satu contoh. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Income tax tak pernah miss. Tapi berapa ramai yang betul-betul keluar zakat betul-betul. Ya tak? Itu semua komitmen. Jadi inilah tuan-tuan sekalian yang saya nak ulaikan sedikit sebanyak. Kita ambil satu-satu. Yang pertama rukun iman ialah kita beriman kepada adanya Allah. Bukan percaya saja, percaya tak cukup. Beriman dia lebih daripada percaya. Apa maksud kita beriman kepada adanya Allah? Maknanya di sebalik alam semesta ni tidak boleh berlaku dengan sendirinya, melainkan ada penciptanya. Itu basic kita percaya tentang adanya Allah mengikut Asy'ari Maturidi. Tak mungkin sesuatu ada tanpa ada pemulanya. Tanpa ada penciptanya. Kalau takut kita terbabas, oh ini jadi dengan sendirinya. Dunia ni sediakalah. Ini pahaman-pahaman yang menyeleweng daripada akidah. Jadi maksud kita menerima Tuhan ada, bermakna kita kena patuh kepada titah perintah dia. Waktu sulit, waktu terbuka dan sebagainya. Timbul soalan sejauh mana kita patuh titah perintah Allah. Bilang ya. Mungkin markahnya dah turun. Yang kedua, dia mengenali Allah betul-betul atau tidak. Kalau tidak, dia bercampur dengan berbagai-bagai konsep ketuhanan yang ada dalam dunia ni. Perbezaan Trinity apa semua sikit sebanyak. Dia tahu atau tidak? Dia mengenali atau tidak Tuhan yang dia sembah 5 kali sehari itu? Mungkin dia tak kenal sepenuh sebab tak belajar tauhid sikit sebanyak. Tak dengar ceramah sikit sebanyak. Bahkan ada orang allergic dengan ceramah-ceramah agama ini. Jadi, dalam bab rukun iman yang pertama, itu pun masih kita letak tanda tanya. Sejauh mana dia telah sampai kepada darjah yang mencukupi untuk menjamin sah amal ibadatnya. Sebab, ada mazhab-mazhab dalam, ataupun dalam pendapat-pendapat dalam tauhid, khususnya siapa yang tak mengenali Allah secara yang minimum, kemungkinan amal ibadahnya tertolak. Dia tak kenal orang yang disembahnya. Apa erti sembahnya? Faham tak? Itu satu isu tentang percaya kepada Allah. Kita fine, kita terima, kita anggap semua kita percaya dan kita kenal Allah. Kita letaklah markah tinggi sikit, baik itu rukun yang pertama. Kita ambil rukun yang kedua. Beriman kepada adanya malaikat. Maksud beriman kepada adanya malaikat ni, kita beriman wujudnya makhluk-makhluk halus yang Tuhan cipta namanya malaikat dengan meletakkan berbagai-bagai fungsi. Bahkan jumlah malaikat ikut kitab-kitab tak terhingga banyaknya. Malaikat hujan, malaikat jaga rezeki, malaikat ambil nyawa, malaikat mencatat amal kebajikan, semua. Malaikat itu lebih daripada peranan CCTV. Itu keyakinan kita kepada rukun iman yang kedua. Tapi soalannya komitmen. Ramai orang Islam apabila dia tak buat benar salah, CCTV ada. Polis ada. SPRM itu. Tapi kalau tempat-tempat yang CCTV tak ada, orang tak tengok, guard tak ada, siapa tak tengok, maka dia buat, dia kata dah selamat. Di mana letak kepercayaan dia kepada malaikat, kepada orang yang macam ini? Bilang. Itu saya nak katakan, tuan-tuan, komitmen kepada
Mempegang kepada rukun iman itu lebih penting daripada membilangnya. Jadi dalam bab ini mungkin markah kita begitu down. Kalau curve percaya pada Tuhan tu agak tinggi, curve kepada malaikat tu begitu meredum sekali. Seolah-olah selain daripada manusia tak tengok, CCTV tak ada, orang tak tengok, dia selamat. Dia tak tahu segenap pergerakan dia. Setiap bulu rumah je ada malaikat yang menjaga. Berapa orang yang telah menjadikan hal ini sebagai pemangkin kehidupannya untuk dan mengelak daripada perbuatan maksiat? Saya rasa tak banyak. Saya yakin tak banyak. Maaf ya. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, rukun iman yang kedua pun dah kita mula menurun. Maka dulu saya tak tahu. Rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Yang utama Al-Quran. Ini pun markah lulus atau tidak saya tak tahu. Fungsi Al-Quran ialah kitab hidayah. Kitab petunjuk. Itu fungsi utama. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Al-Quran ini yang tidak ada keraguan padanya. Petunjuk kepada orang yang bertakwa. Berapa ramai daripada kalangan orang Islam di Malaysia yang non-Arab lah. Yang Arab tu mungkin dia faham Arab. Tapi yang non-Arab yang betul-betul menjadikan Al-Quran tu kitab hidayah. Itu function utama Al-Quran. Apa yang kita tengok, Al-Quran tu jadi kitab. Bacaan untuk khatam berapa kali. Al-Quran jadi azimat. Al-Quran jadi untuk berubat. Al-Quran untuk jadi berbagai-bagai. Tetapi Al-Quran tidak menjadi fungsi utamanya sebagai kitab hidayah. Apa sebab? Yang pertama tak faham Al-Quran. Yang kedua tak berminat. Nak tadabbur Al-Quran pun tak minat. Kelas-kelas tadabbur tak disukai. Tapi kelas taranum penuh. Ada di kelas-kelas tengah menjadi ayat-ayat Quran tu ayat untuk dia jadi pelindung begitu begini. Sedangkan fungsi utama ayat-ayat tu tidak ada kena-mena dengan pelindung pun. Sekali lagi markah kita down. Rukun Islam, rukun iman yang ketiga. Siapa yang tak setuju angkat tangan? Kalau komen saya agak tak betul lah. Ini keinsafan diri. Rukun iman yang keempat. Percaya kepada para rasul, terutamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun markah mungkin tinggi atau tidak. Apa yang kita lakukan dalam setiap hari kehidupan kita tentang Muhammad ini. Kita baca hadis setiap kali. Alhamdulillah. Ada program-program di TV, video, apa semua cakap tentang hadis. Bagus. Tapi benda itu lebih terfokus dalam perayaan Maulidur Rasul itu. Boleh katakan daripada pagi sampai ke petang itu. Semuanya salawat dan berbagai-bagai untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi, selawat ke atas Nabi itu jadi pelindung. Memang kita akui betul-betul. Tapi kalau Nabi masih hidup sampai sekarang, Nabi sedih tentang gelagat orang Islam kepada dia. Adakah pada hari-hari yang lain kita berhidup di atas sunnah dia? Kita mengamalkan kehidupan dia? Atau yang lebih serius lagi, adakah kita menjadikan Muhammad itu idola kehidupan kita? Berdasarkan firman Tuhan, walakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu kepada diri Rasulullah itu contoh teladan terbaik. Idola. Berapa orang yang menjadikan Muhammad itu idola? Selain daripada nyanyian, berselawat dan sebagainya. Betul-betul Muhammad itu contoh kehidupannya. Kalau dia berkahwin, dia sebagai suami seperti Nabi. Kalau dia berjuang seperti Nabi. Kalau dia jadi pemimpin, dia jadi pemimpin seperti Nabi. Dan sebagainya. Berapa orang yang macam itu? Mereka kita mungkin belum tentu lulus lagi tu. Saya tak boleh letak di mana rankingnya. Tapi itu keadaan kita. Rukun iman yang keempat. Rukun iman yang kelima. Percaya kepada hari kiamat. Apa makna percaya pada hari kiamat ni? Kita yakin dunia ni sementara. Dunia ni akan tamat. Bila kita jangan sebutlah berapa juta tahun, berapa kita tak tahu. Tok Sadar buat ramalan kata dunia dekat apa semua tu. Walaupun memang sebenarnya makin satu hari tu makin dekat. Tapi dia dekat tu mungkin sejuta tahun lagi. Memang dah dekat dengan kiamat. Takkan nak makin jauh kan? Masa? Tapi mungkin sejuta tahun lagi. Tetapi maksudnya, dah beriman dengan hari akhirat. Kita yakin dunia ini sementara. Siapa kita di dunia ini? Sehebat mana kita di dunia ini? Apa yang kita miliki? Semua kita akan tinggalkan.
Yang akan menunggu kita ialah di sana. Jadi keutamaan hidup kita adalah di sana, bukan di sini. Kalau kita dapat macam-macam kehebatan di sini pun, mesti pastikan benda itu berakhir di sana. Dapat harta banyak tu di sini, tapi biarlah harta itu berfaedah di sana dengan infak, dengan berderma. Dapat rezeki banyak tu di sini, tapi biarlah rezeki itu untuk kita buat kebajikan dan sebagainya. Tetapi kalau semua kehebatan dunia tu untuk sini sahaja, tanpa putus di sana, tak teringat nak buat kebajikan, ataupun lupa kepada kematian, apa erti dia beriman dengan hari akhirat? Apa ertinya? Sebab itu tuan-tuan sekalian, segala yang kita miliki, walaupun di hujung kehidupan itu kita dah menjadi seorang yang jutawan, bukan jadi kaya daripada muda. Kaya tu dah kadang lepas 50, lepas 40 baru kaya, tak sempat dapat 10 tahun mati. Kalau kita jadikan dunia itu matlamat, tidak sampai ke mana, maka akhirat itu tujuannya kita beriman kepada akhirat. Bagaimana kesudahan kita di akhirat. Tapi ramai orang apabila kita bincang masalah akhirat, Allah benda akhirat ni tak usah bercakap. Benda tu buat rugi masa aja. Ni kehidupan kita di dunia terancam ni. Keadaan sekarang ni terancam. Memang betul keadaan sekarang terancam. Tapi kalau kamu berperangai macam tu, di akhirat kamu lebih terancam. Tapi beberapa orang telah menjadikan keyakinan kepada akhirat itu untuk menjadi pemangking pada perubahan peribadinya. Sampai bercecah umur 60-an pun tak berapa kenal lagi pintu masjid. Ramai yang macam itu. Terlalu ramai tuan-tuan sekalian. Survey yang pernah dibuat, tak sampai pun 30% daripada orang Islam yang salat dengan penuh. Jadi itu macam mana? Dengar-dengar, sianu-sianu telah kembali akan dikebumikan sekian masa, akan disolatkan sekian. Kita pun pergi. Itu saja. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita masih tidak menjadikan ultimate objek kita ataupun ultimate destinasi kita akhir itu sebagai pemangkin untuk kita berubah dan kita bersedia di dunia ini, maka keimanan kita kepada akhirat itu tidak membuat apa-apa erti yang berkesan. Itu rukun iman yang kelima. Rukun iman yang keenam, percaya kepada qada qadar ataupun percaya pada untung baik, untung jahat. Apa maksudnya? Maksudnya setiap sesuatu yang berlaku kepada kita, sama ada baik atau buruk, adalah di bawah ketentuan Allah. Tidak ada yang berlaku kalau Tuhan tak hendak. Apabila Tuhan hendak berlaku sesuatu, tidak ada siapa yang boleh menolak. Apabila Tuhan tak hendak tak berlaku sesuatu, tidak ada siapa yang boleh memastikan benda itu berlaku. Orang nak dengki kita kalau Tuhan tak hendak, tak boleh. Orang nak melakukan apa-apa kepada kita pun, kalau Tuhan tak hendak, tak berlaku. Bahkan apabila Tuhan hendak tak berlaku apa-apa pun, dia mati, kena stroke. Itu asas basic kepercayaan kepada qada qadar. Tetapi dalam kehidupan sebenar, kalau kita tengok, berapa orang yang berada di atas pegangan ini. Saya bagi beberapa contoh. Contoh yang pertama, kalau dia dapat nikmat, dapat apa, dia lupa dirinya. Ini I punya, ini titik peluh I, ini I usaha dengan berbagai-bagai. Setakat usaha saja, bapa I usaha daripada muda sampai ketua tak dapat pun. Dia tak guna perkataan saya waktu tu, dia guna I. Sebab dia punya auranya berubah. Jadi dengan angkuhnya dia kata, segala pencapaian tu dia, titik peluh dia. Lupa anugerah Tuhan. Sesiapa yang menafikan nikmat daripada Tuhan, boleh bawa kepada syirik. Tapi ramai yang macam tu dengan egonya. Tetapi sebaliknya apabila dia timpa musibah, sakit agak-agak berat, Allah Tuhan ni tak patutlah. Orang lain lebih teruk pun tak sakit. Tapi dia sembahyang juga sekali-sekala tapi sakit. Kepada Tuhan dia mengeluhnya. Sikap macam ni, adakah orang tu berpegang pada qada qadar? Contoh fikir sendiri. Sikap macam ni, adakah orang tu beriman dengan qada qadar atau tidak? Dan itu banyak. Contoh lagi, yang paling ketara sekali, hujan turun ni. Tuan-tuan tahu, hujan tu nikmat. Dalam ayat Quran, berpuluh-puluh tempat Tuhan menurunkan air hujan, daripada hujan tu tumbuh-tumbuhan hidupan semua boleh hidup. Hujan tu satu rahmat, satu nikmat. Tapi kepada pelanggan-pelanggan pasar malam, hujan tu menyedihkan. Hujan lagi. Habislah kita punya modal hari ini. Mari besok, hujan juga Allah. Dia tak kata. Dia sebut Allah tu, dia sebut Allah. Bermakna dia mengeluh kepada Tuhan. Bermakna mengeluh kepada Tuhan tu, komplain kepada Tuhan lah maknanya. Hujan turun dikomplain kepada Tuhan kerana dia tak boleh berniaga, rugi perniagaan dia.
Dia lupa segala burung-burung, segala binatang-binatang, segala makhluk lain menunggu hujan turun. Segala pokok-pokok kalau hujan tak turun mati. Hidupan dalam sungai apa semua tak cukup hujan kalau polluted mati. Tapi dia kena hujan turun kerana dia menjaga pasal malam, dia marah. Jadi dia nak seolah-olahnya, oh tempat yang hujan turun tu tempat pertanian saja, tempat bumbu, tempat yang ada pasal malam ni hujan tak usah turun. Itu seolah-olahnya. Sampai mungkin macam itu ideanya. Jadi kepikiran macam ini, dia memikirkan segala kejadian di alam semesta ni hanya nak disesuai dengan kehendak dia saja, maka orang ni tak beriman dengan qada qadar sebenarnya. Sebab tu ada satu hadis sahih yang menyebutkan, ma'ajabal mu'min kullun lahu khair. Seorang mukmin yang tulen ini, semua yang berlaku kepada dia adalah baik. Wa idza asabah tarra syakara. Apabila dia dapat benda yang seronok, dia apa? Dia syukur. Alhamdulillah. Dia taklah melompat seronok sampai lupa diri macam kes tadi. Ini air punya. Dia tak gitu. Sebab dia syukur itu anugerah Tuhan. Walaupun baik. Tapi iza asabahu dharra, apabila dia timpa benda-benda yang mudarat, dia taklah menyampah seranah dan sebagainya. Dia tak, saya redha. Saya sabar, ini ujian Tuhan kepada saya. Itu sikap orang mukmin, bukan? Jadi dalam kedua-dua situasi, orang yang mukmin ini adalah baik. Itu orang yang menerima konsep qada qadar. Tapi kalau orang yang tak menerima konsep qada qadar, seperti tadi, dapat nikmat melompat macam monyet atas pentas. Seronok. Lupa diri. Dapat sikit sebanyak ujian, bala, sakit, demam. Apalah Tuhan ni, dia dah ni sampai... Dia lupa yang dia telah hidup 60-70 tahun tak masuk hospital sekalipun. Tiba-tiba kena masuk hospital seminggu mengeluh. Kecewa daripada rahmat Allah. Itu dosa besar. Jadi dengan ulasan saya yang ringkas begitu tentang rukun iman ni, tuan-tuan boleh letaklah. Di mana komitmen kita? Di mana seriusnya kita berpegang di atas rukun iman ini? Atau sekadar kita bilang? Tuan-tuan sekalian, iman tidak menerima kompromi. Kita percaya kepada Tuhan kuat-kuat. Kita percaya kepada Nabi betul-betul. Tapi kalau ada dua yang lain tu agak fluctuate. Tak apa-apa nak percaya tentang qada tadi. Dia tak begitu ni sikit sebanyak rezeki itu penentuan. Dia agak ragu-ragu. Dikira ke semua tu tidak ada iman. Iman dia tak boleh menerima peratus yang macam itu. Dia kena terima kena tu secara solid. Sebab dia percaya dan yakin. Tetapi dalam penghayatan rukun Islam, maka dia terima kompromi. 5 perkara kita ambil. Rukun Islam. Ada orang dengan nikmat Allah dan rezeki Allah bagi kelima-lima dia boleh buat dengan sempurna. Mekah pun boleh pergi, puasa pun, zakat, semua buat elok lah. Alhamdulillah. Ada orang daripada 5 tu boleh buat, tak boleh buat 1. Nak pergi haji tak dapat giliran. Sekarang ni tak utamanya. Nak pergi haji pun kena buat rayuan. Sampai 80,000, 100,000 orang ambil. Waktu dulu, waktu zaman murah dulu, tabur haji pun, waktu zaman saya muda-muda dulu lah, ada 5,000 boleh pergi. Itu pun tak perlu berlomba seperti sekarang. Sekarang dah naik 100,000 pun belum berlomba. Saya dengar kata lebih 80,000 lagi orang menunggu nak pergi haji. Jadi, menerima. Tak boleh pergi haji dengan kerana keunzuran tu. Okey, fine. Tinggal 4/5. Oh, zakat. Zakat pun apabila pendapatan tak cukup, dia dengan kos tinggi apa semua naik, dia tak boleh bagi zakat. Keunzurannya dia terima. Okey. Tak keluar zakat, tinggal 3/5. Datang bulan puasa, setiap kali bulan puasa dia kena gastrik. Atau penyakit yang tak boleh puasa lah, betul-betul serius. Bukan berlakon. Okey, tak bayar puasa, bayar dam, bayar kafarah. Tinggal 2/5. Apa dia? Solat dengan mengucap. Kalau dah solat pun tidak. Sekitar 30% tak sampai yang orang solat. Apa lagi yang tinggal? Mengucap. Mengucap pun kalau 4 lain lagi tak buat. Apa reti orang yang mengucap macam ini? Solat pun tidak. Puasa pun tidak. Zakat pun tidak. Haji pun tidak. Mengucap. Susahlah kita nak nilai keadaan-keadaan macam. Dan inilah yang saya maksudkan tuan-tuan sekalian.
Sejauh mana komitmen kita tentang rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman tidak boleh dikompromi sama sekali. Sedikit saja kompromi, sedikit saja kita ragu-ragu, sedikit saja kita tergelincir daripada pegangan-pegangan yang 6 tadi, bahaya iman kita. Tuan-tuan tahu apa maksud bahaya iman? Bahaya iman sebab dah jadi syirik, murtad, atau konkurennya munafik, semua itu boleh membatalkan amal ibadah. Kalau syirik itu syirik besar, keseluruhan amal ibadah itu tertolak. Kalau syirik kecil macam riak, amal ibadah yang terlibat dengan riak itu tertolak. Yang lain, insya-Allah selamat. Itu yang saya concern sangat. Tingkatkanlah pemahaman kita tentang hal-hal berkaitan dengan akidah dan tauhid ini. Itu master key untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Jangan sekadar-kadar berminat untuk cari wirid, cari apa. Saya tengok di kalangan wanita lah, bukan sini, di tempat-tempat lain yang saya tengok lah. Doa-doa ni cukup minat, bagus doa itu. Tetapi pemahaman mereka tentang konsep ketuhanan, pegangan-pegangan kebatinan, keyakinan, ketakwaan mereka, bahkan jitu dan kejituan akidahnya berada di mana, dia tak tahu. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, hal-hal begini, bab akidah tuan-tuan sekalian, dia bukan hafal. Akidah dia lebih tertumpu kepada pemahaman dan pegangan hidup. Akid itu, akadah itu sebenarnya maknanya ikatan. Akadah bahasa Arab kata, sebab tu kontrak dia panggil akad. Pegangan ikatan, dua pihak. Akidah ialah pegangan hidup. Pegangan hidup berteraskan kepada tauhid. Kalau yang ini longgar, yang ini tidak jitu, kita bimbang amal-amal ibadah yang lain. Itu yang saya concern sangat. Yang saya mengambil sikap untuk mengambil inisiatif untuk mengajar di masjid ni berkaitan dengan akidah. Walaupun isu ini isu berat. Isu yang berbahaya kalau salah-salah. Tetapi tentang rukun Islam, asalkan kita yakin 5-5 itu wajib, tapi kita tak mampu buat, ada komprominya. Ada alasan yang boleh kita terima. Dia tak membawa kepada penolakan iman. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, hal-hal macam inilah yang perlu yang saya nak sebut sebagai isu pertama pada pagi ini. Saya akan masuk isu kedua. Maaf ya. Maaf, bentuk saya mengajar ni bukan bentuk baca kitab, sebiji saya ambil fahaman daripada itu saya bawa. Perkara yang kedua, mengapa perlu sangat kita pada agama ini? Ini agak philosophical sikit lah. Agama pula agama Islam in bracket lah. Tapi secara menyeluruhnya agama apa juga, tapi manusia perlu pada agama. Bahkan dalam research yang pernah dibuat, tidak ada satu kaum di muka bumi ini pun yang tidak beragama. Cuma sama ada agama salah tak salah, orang asli dalam hutan sebelum agama Kristian masuk, sebelum Islam masuk, pada ada agama dia, agama tok nenek dia. Sebab agama ni satu pegangan hidup yang percaya pada benda-benda metafizik, betul tak betul, semua agama. Cuma agama yang betul, Islam. Inna dina indallah di Islam. Agama yang diterima di sisi Allah ialah Islam. Jadi dengan gagasan one world religion apa semua tu karut-marut, tuan-tuan tengoklah. Saya tak nak komen dalam majlis ini. Itu semua ancaman kita. Jadi tajuk saya tadi yang kedua ni, mengapa manusia ni perlu kepada agama? Sebab ada cerdik-cerdik pandai yang philosophical. Ada satu tokoh cerdik pandai yang hebat. Dah meninggal dah banyak orang. Dia berbangga dengan dia tak perlu orang nak rujuk dia pada agama dia tu, saya lebih tahu. Biar saya berdebat dengan Tuhan. Dah ada macam itu. Banyak tuan-tuan sekalian zaman orang yang free thinker. Tapi kes-kes itu dia tak berlarutan. Sebab dia bercanggah dengan fitrah manusia. Dan manusia secara umumnya tak dapat terima hal-hal macam ini. Dia ada 2-3 poin yang perlu disebut keperluan manusia daripada agama tuan-tuan sekalian. Yang pertamanya, manusia ni walaupun diberi akal fikiran yang canggih, cerdik, pandai sebagainya, tapi dia tak boleh mempunyai maklumat yang meyakinkan tentang perkara-perkara yang tak boleh dicapai dengan panca indera. Dengan bahasa agamanya dia tak boleh nak tahu benda-benda yang ghaibiyat. Pernah dengar perkataan ghaibiyatnya? Sebab itu alif lam mim zalika kitabul raib hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan benda-benda yang ghaib.
Benda-benda yang gaib ni benda-benda samayat, benda yang hanya didengar, yang kita tak boleh nak justify dengan kajian sains atau sebagainya, yang hanya kita mengetahui melalui sumber agama. Apa dia? Ada 3 persoalan penting dalam hal ini. Ini dalam kajian agama benar ni perlu. Saya tahu di sini profesor-profesor pemikir pada sini. Minta maaf kalau pendekatan saya, kalau apa yang sebut ni tak berapa tepat, maafkan saya lah. Dalam pengajian agama ni tuan-tuan sekalian, keperluan kita pada agama, dia nak menjawab 3 soalan utama. Soalan yang paling penting sekali, dari mana semua datang makhluk universe ni semua? Adakah dia jadi dengan sendirinya? Tidak dijadikan atau berbagai-bagai? Ini soalan utama. Atau sebelum ada ini semua, dia tak ada dulu dan mesti diadakan. Mesti diciptakan. Ini pendekatan Asy'ari Maturidi dalam nak mengenali Allah. Jadi kalau orang-orang yang tidak mempunyai pemikiran macam ini, sebab tu ada pendapat-pendapat, saya tak ingat tokoh-tokoh Greek yang lama. Dia kata ke dunia ni jadi dengan sendiri, dunia ni kekal abadi, tidak ada permulaan. Dia tak kata gitu. Walaupun dia mengakui ada Tuhan, tapi dia tak kata dunia ni diciptakan oleh Tuhan. Dia anggap dunia ni semua jadi dah ada daripada asal lagi. Ini bagi mereka-mereka yang tidak berpegang kepada agama. Agama saja yang menceritakan, walaupun kita ni lahirkan oleh bapa kita, mak kita, tok nenek sampai ke Adam, Adam sampai ke apa, tapi sebelum itu di mana kita? Maka bagi agama mengatakan sebelum itu kamu tak ada. Sebelum itu dunia ni tak ada. Maka dia adakan kemudian, sebab itu istilahnya dunia ni dipanggil baharu. Baharu tu maksudnya baru jadi. Baru ni walaupun juta tahun tapi dia didahului oleh tak ada. Lepas tu baru ada. Itu maknanya baru. Jadi pengetahuan macam ini, pengakuan macam ini, agama yang memberitahu iaitu kamu bermula dengan tak ada, kamu telah diadakan oleh Allah penciptanya. Jadi ini matlamat utama agama. Kalau tidak, Tuhan telah sebut dalam satu firman, saya tak ingat ayatnya, am khuliqu min ghairi syai'in. Adakah mereka sangka mereka dijadikan dengan tidak ada permulaan, ataupun mereka dijadikan dengan sendiri? Am humul khaliqun, ataupun mereka sangka mereka yang mencipta benda ni semua. Tak juga, tidak ada manusia yang mengakui dia buat dunia ini. Jadi kalau orang yang tak kuat pada agama, tak pegang pada agama, dia tak dunia jadi dengan sendiri. Ini pahaman free thinker, pahaman etis yang terkeluar daripada agama. Kalau ada apa sekerat dua yang nak membuat kita mengenali di sebalik alam yang canggih ini, walaupun terror macam mana sekalipun, walaupun ahli-ahli filsuf dia cuba fikir, dia kata mesti benda ni ada pencipta, tapi dia tak sampai kepada pengenalan yang sebenar, iaitu Allah mencipta. Maka dengan sebab itu, nak menjawab soalan ini, agama saja yang boleh menjawab. Tak boleh dijawab dengan cerdik pandai. Cuma cerdik pandai mengulaskan kemudian, dan dalam penemuan baru ni pun dia kata secara sains pun boleh dibuktikan yang dunia ni diciptakan oleh Tuhan. Dah ada pendapat-pendapat yang macam-macam. Alhamdulillah. Maka soalan mengenali yang kita ni diciptakan, itu asas kepada pegangan akidah tuan-tuan sekalian. Untuk mengelakkan kita daripada ego dan sebagainya. Walaupun benda tu berlapis-lapis, tapi dia permulaannya. The first, kita ni created, tapi the creator tu mesti ada. Apabila kita ni created, kita ni diciptakan, maka creator tadi tak perlu yang diciptakan lagi. Sebab dia bersifat dengan sifat qadim. Sifat yang tidak ada permulaan. Maka kalau gitu siapa yang menciptakan Tuhan? Soalan bodoh. Sebab Tuhan dia mesti berlainan pada sifat baharu. Dia terkeluar daripada kriteria-kriteria baru. Apabila makhluk ni semua diciptakan, maka dia yang menjadi pencipta, maka dia tak perlu kepada pencipta. Ada itu tertolak Trinity, semua berbagai-bagai itu semua. Itu asas kepada tauhid. Maka agama lah yang menjawab soalan ini. Mengapa kita perlu kepada agama? Agama yang akan menceritakan kepada kita yang kita ni berasal daripada Allah. Kita bukan, dia sebut dalam kitab ini, bukan kita ni hanya jadi coincident. Ada teori-teori coincidental, kejadian dunia coincidental daripada pecahan percikan matahari apa semua. Saya pun tak pandai nak sebut lah, minta maaf lah. Tetapi
Kalau daripada percikkan matahari apa semua, matahari siapa buat? Soalannya tak selesai. Dia akan bersambung-sambung terus. Maka akhirnya pemikiran agama mengatakan Allah yang berada di sebalik ini semua, yang tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Itu agama yang menceritakan macam itu. Jadi tuan-tuan sekalian, Tuhan sebut dalam satu ayat, saya nak baca ayat ini. Surah Al-Mursalat, surah ayat 20-23. Alam nakhluqkum mimma immahin. Bukankah kami telah mencipta kamu daripada air yang air mani lah. Faja'alnahu fi qararin makin. Kami letakkan kamu di satu tempat yang kuat, iaitu di rahim ibu. Ila qadarin ma'lum. Hingga ke satu tempoh yang tertentu, iaitu mengandung 9 bulan. Faqaddarnahu bi'ni'mal qadirun. Maka kami tentulah keadaannya nak jadi cacat, tak cacat, elok, tak elok, normal, tak normal, down syndrome. Kami yang tentukan itu semua. Itu dah jelmaan kemudian. Sebelum itu, maka silsilah daripada Adam lagi dah benda tu proses dah berlaku. Sebab itu bagi orang yang gagal mendapat anak, tuan-tuan sekalian, jumpalah pakar-pakar buat IVF sampai membelanjakan sampai 50-60 ribu pun nak dapat satu anak, susah. Yang tak berjaya lebih banyak daripada yang berjaya. Tapi yang normal ini, yang Tuhan bagi normal ini, sambil-sambil tidur je. Tahun depan seorang. Ada orang kahwin 17 tahun, 15 orang anak. Mudahnya IVF nak dapat 100 ribu, tak dapat lagi seorang. Sebab manusia cuba, bukan kata manusia cipta manusia, tapi nak ubah sikit daripada proses kejadian alam. Yang tadi dia melalui kandungan yang normal masuk dalam kandung. Tapi yang IVF tadi dibuat secara abnormal sikit. Tapi tetap benih laki-laki pun. Itu pun sukar. Sikit sebanyak nampak manusia ambil alih peranan nak menjadikan manusia itu melalui di luar daripada proses itu mula jadi. Itu pun sukar. Untuk kita fikir sophisticatednya alam ini. Untuk kita mengenali adanya Allah. Itu soalan yang pertama. Daripada mana? Daripada Allah. Lepas itu, kita nak pergi ke mana? Lepas ini. Jawapan mudah, nak pergi ke kubur lah. Lepas itu, tak tahu Ustaz. Ini jawapan orang yang tak mau kisah bab rukun iman yang kelima tadi. Tapi bagi orang yang beriman kepada adanya Allah, tuan-tuan sekalian, Tuhan dah sebut dah dunia ni akan kiamat. Kita akan kembali menemui dia semula. Dia mengakui adanya mati. Tapi dia tak berapa nampak yang kematian tu permulaan ke arah kita nak bertemu dengan Allah semula. Sebab tu dikatakan, bagi orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah, kita akan kembali kepada dia. Jadi, bagi orang yang tak begitu minat pada agama, dia tak nampak. Kita mati itu proses permulaan kita kembali kepada Allah. Jadi bermula dengan alam barzakh. Berapa alam lagi? 10 atau 12 lagi. Sebelum kita final destination kita ialah syurga neraka. Saya sebut syurga neraka ni, mesti saya tak ulas tadi. Tak untung baik, untung jahat tadi. Saya nak sambung sikit ya. Saya skip, saya terlupa tadi. Jadi apabila kita yakin bahawa syurga neraka sebagai final destination, sebagai qada qadar. Berapa orang yang dia tak buat jahat, takutkan neraka Allah. Yang banyak tak buat jahat, takut CCTV, takut orang tengok, takut jail, takut apa. Berapa orang yang dia nak buat baik kerana syurga Allah dan keredaannya. Tapi banyak yang buat baik kerana nak pujian, nak dapat kontrak, nak dapat sanjungan. Kalau tak disertai begitu, kemungkinan dia tak buat baik. Jadi ketika itu dia beriman kepada qada qadar, untung baik, untung jahat, syurga neraka, tidak apa ertinya. Ini poin tambahan daripada yang ke-6 tadi. Jadi masih kerana Allah tu tak begitu berlaku dalam perbuatan kita. Kerana Allah maksud kerana takut kita perintahnya, melanggar hukumnya, masuk neraka, dan kita nak kepada keredaannya, masuk syurga, itu kerana Allah. Tapi dorongan itu tidak menjadi pemangkin kepada perbuatan baik dan perbuatan jahat kepada manusia yang majoriti. Yang ada kerana apa? Kerana kontrak, kerana itu, kerana puji dan berbagai-bagai. Kalau tak buat jahat pun kerana takut mak mentua marah, kerana takut sisi. Itu yang ada. Patut saya sambung yang tadi. Jadi yang kedua ni, kita menyadari yang kita akan berakhir kepada Allah. Kita akan dimahsyarkan, kita akan dipanggil, kita akan ditimbangkan, kita apa. Jadi kalau kita tengok dua kehidupan ni tuan-tuan sekalian, kita bermula daripada Allah, kita akan berakhir kepada Allah. Maka di tengah ni apa dia?
Dia ada tiga saya kata tadi. Dia bermula daripada Allah. Dia akan berakhir kepada Allah. Maka yang ketiga apa dia? Mengapa kita berada di dunia ini? Kalau bahasa Tauhid dia kata, mengapa kita diciptakan? Dan menjawab soalan ketiga ni adalah soalan yang paling fundamental dalam bab akidah. Kerana kita duduk di atas muka bumi ini nak memenuhi tujuan yang ketiga ini. Iaitu tujuan Tuhan mencipta kita ni. Apa dia tujuannya? Siapa yang boleh jawab? Mudah je ni. Apa dia? Tuan Haji Mansur sebut. Ya? Tak nak sebut ya? Mudah aja. Tujuan Tuhan mencipta kita dalam satu ayat Zariyat. Ayat yang berapa saya tak ingat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah aku. Ayat lepas itu saya tak hafal dengan elok. Aku tak minta daripada manusia rezeki pun sebab aku yang bagi. Yang aku minta daripada manusia ni mereka menyembah aku. Jadi aku kata dia the main purpose of creation universe ni bagi Allah ialah untuk kita mengabdikan diri kepada dia. Tidak ada tujuan lain, tidak ada tujuan kedua, tujuan ketiga tak ada. Tujuan utama dan itu saja tujuannya Tuhan mencipta kita ialah untuk mengabdikan diri kepada dia. Kita sebut untuk menyembah dia lah. Menyembah ni dia terfokus kepada solat, puasa, tapi mengabdikan diri dia cover semua sekali kehidupan kita. Maka solat itu tambahan. Jadi apabila tujuan utama Allah mencipta kita untuk menjawab soalan yang ketiga, alangkah dahsyatnya, alangkah durjananya manusia yang tidak menyembah Allah ataupun yang gagal mengabdikan diri kepada Allah, terutama kalau dia sengaja, kerana dia gagal berada di atas tujuan utama Allah mencipta dia. Allah dahsyatlah. Kalau manusia yang macam itu, dia tak solat, tak puasa, tak apa, ataupun dia gagallah beribadah pada Allah dengan sengaja pula lagi, alangkah dahsyatnya manusia yang macam itu. Kerana dia tidak meletakkan dirinya berada di atas tujuan Allah mencipta dia, iaitu menyembah Allah. Sebab itu Tuhan marah sangat tuan-tuan sekalian. Orang yang tak beriman kepada dia, orang yang tak menyembah dia, orang yang sebab kerana itu dia menyentuh pilar utama, iaitu kamu gagal menyembah aku, itulah tujuan aku mencipta kamu. Apabila kita rasa begitu tuan-tuan sekalian, boleh kita beribadah, itulah kekuatan ibadah kita. Jangan buat ibadah ni, berapa pahala ni, berapa peratus hari ni, berapa perligan. Jangan itu fikir, itu hanya rancangan untuk kita buat ibadah saja. Tapi tujuan utama, kerana Allah menjadikan aku untuk menyembah dia. Kalau aku tak sembahnya, Allah dahsyatnya aku ni. Fikir macam itu. Dahsyatnya aku ni. Lainlah kalau budak yang tak cukup akal, orang gila, orang apa, tengok lain. Ni orang yang normal macam kita dengan penuh dengan rezeki Tuhan bagi semua. Tiba-tiba kita lupa nak, bukan nak balas budi Tuhan. Tuhan tidak buat budi pun. Tapi nak balas tujuan utama Tuhan mencipta kita. Kita tak nak menyembah dia. Fikirkan. Itulah yang membawa kepada kedurjanaan hidup manusia. Kerana tidak berada di atas tujuan Tuhan mencipta dia. Iaitu tujuan untuk menyembah dia. Saya rasa tuan-tuan dah boleh nampak bagaimana keperluan manusia kepada agama dan nak menjawab persoalan utama dalam hidup manusia dari segi agama. Inilah jawapannya. Iaitu kita mengenali dulu daripada mana kita datang. Dan katakan lain, kita mengenali Allah lah yang mendatangkan kita ke dunia ini. Mewujudkan kita, mengadakan kita. Dan kita menyadari kita akan berakhir dengan Allah. Kita akan bertemu mahsyar, kita akan bertemu neraka dan sebagainya. Maka oleh itu, kita berada di atas dunia ini untuk memenuhi tujuan Tuhan mencipta kita. Tujuannya ialah untuk beribadah kepada dia. Apabila kita gagal beribadah, tidak ada kegagalan lain yang lebih besar daripada kegagalan itu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ibadah-ibadah yang lain, puasa, zakat, terlalu banyak memudahkan untuk kita elak. Tapi ibadat solat ya tuan-tuan sekalian. Kalau kita berada dalam ICU pun, kalau otak kita masih alert, masih dituntut kita solat. Sebab kita dituntut kita beribadah kepada dia. Tapi caranya sajalah. Ini sikit-sikit. Saya dah masuk hospital, tak boleh solat lah. Tak solat. Sikit-sikit saya tak bawa pakaian saya ni, tak elok, tak bersih dalam, saya tak boleh solat, saya nak balik solat ke rumah. Mudah saja. Dia terlalu mudah untuk mengelakkan dirinya daripada mengabdikan diri kepada Allah. Saya tengok pagi ni saya keluar pada depan rumah saya tu, saya jumpalah 2-3 orang muda
pakai pakaian macam nak pergi kerja lah, pakai pakaian macam kerja kontrak, pakai baju. Pukul 5 pagi dah keluar dah. Saya berbisik kepada isteri saya. Dia nak solat di mana, sebab pakaian tu pakaian yang agak tak sesuai. Sebab kita agak je lah, kita tak tuduh pun. Tapi saya kata pada isteri saya, kalau dia mempunyai pahaman yang mendalam tentang ibadat ini, dia sebelum keluar rumah tu dia ambil air semayang siap-siap. Jadi dia pergi mana-mana pun, kalau dah punya azan, solat dia walaupun atas jalan. Letaklah kain tawul kat situ, dah cukup. Isteri saya cerita, atuk dia dulu, bapak kepada mak mentua saya lah. Kebanyakan waktu musim sawah, semayang tu di batas-batas sungai, di batas-batas sawah tu. Walaupun di badan tu ada dengan selut, apa itu bukan najis. Itu kita tercemar biasa, tapi tak najis selut. Dia ambil semayang saya biasa, dia letak kain jalan solat atas kepala batas itu. Jadi tak pernah uzur pun dengan kena kerja sawah tu untuk mengelak daripada solat. Ini kita sikit-sikit kotor, sikit-sikit tak boleh. Serius sangat. Mengapa serius tentang ibadat ni tak boleh kita kompromi? Sebab itulah tujuan utama Allah mencipta kita. Apabila kita gagal meletakkan diri di atas tujuan utama Allah mencipta kita ni, maka tidak ada kegagalan lain yang mengatasi kegagalan itu. Sebab tu saya kata tuan-tuan sekalian, kita ada anak-anak menantu yang dah remaja. Jangan berkompromilah kepada mereka apabila benda itu melibatkan isu-isu yang macam itu. Kalau setakat mereka nak kerja apa, gaji pendapatan, dia nak beli motor ke apa, dia ikut suka dia lah. Kita campur-campur buat dia marah je. Anak sekarang kan. Tapi kalau kita nampak tu benda tu, ideologi mereka pun agak lain. Unsur-unsur liberal pun ada. Unsur-unsur sekularisme yang melampau pun ada. Agak benda agama lebih kurang sama. Dah ada anak-anak muda macam itu. Tuan-tuan jagalah. Kesalahan tu naik acak kecil sama tu. Lebih-lebih lagi kalau kita membiarkan pula mereka tak beribadah kepada Tuhan. Yang free hair, yang tak solat, tak apa. Dah anak remaja. Jangan sama sekali. Kita nak letak di mana permantuhan. Anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Ulama telah mentafsirkan, jaga apa di sini? Jaga akidah mereka. Akidahnya kita nampak menyeleweng atau tidak, mungkin dia pernah berdebat, kita boleh tahu. Tapi tentang amal ibadahnya kita boleh nampak. Dia solat atau tidak, dia tutup aurat atau tidak, bagaimana tentang makan minum, itu semua kita boleh tengok. Itu tanggungjawab kita tu. Sebab tanggungjawab ni bukan setakat nak memenuhi dia hubungan kita dengan bapa mentua, dengan anak menantu, bukan setakat itu. Tapi memenuhi tujuan dia diciptakan. Tujuan dia berada di muka bumi ni tak tercapai, tuan-tuan sekalian. Kalau kita gagal beribadah kepada Allah, besar ayat itu. Gagal beribadah kepada Allah, kita gagal memenuhi tujuan utama Allah mencipta kita. Dengan bahasa kasar saya kata beginilah. Ulaika kal an'ami balhum adall, Tuhan sebut. Maka inilah orang-orang yang semacam binatang. Bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang. Tuhan sebut ayat sebelum itu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Adakah engkau tidak lihat wahai Muhammad, orang-orang yang telah menjadikan nafsunya sebagai Tuhan, wujud lalu lentang patah, tak tahu segala hukum makan, apa semua tak tahu. Afa anta takuna alaihi wakila. Adakah engkau sanggup menjadi wakil kepada orang yang macam ini Muhammad, nak minta ampun daripada dia, nak minta syahadat? Adakah engkau sanggup begitu untuk orang yang macam ini? Antahsabu anna aktsarum yasma'una aw ya'qilun. Antahsabu anna aktsarum yasma'una aw ya'qilun. Adakah engkau sangka wahai Muhammad, kebanyakan mereka yang macam itu tu, mereka punya akal atau tidak? Maknanya mereka tidak punya akal. Mereka tidak mempunyai pendengaran peka. Ulaika kal an'am. Mereka ini sama macam binatang wahai Muhammad. Balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Inilah yang serius tuan-tuan sekalian. Saya cakap ni untuk diri saya juga. Bukan untuk tuan-tuan semua. Untuk kesedaran saya. Setelah saya berkecimpung dalam bidang-bidang macam ini banyak. Dengan maklumat-maklumat saya dapat. Ini focal point kepada kehidupan kita. Asas basic requirement kita nak menjadi hamba Allah yang diterimanya. Kita gagal berada di atas skema yang macam ini, yang lain-lain akan hancur lebur. Walaupun nampak daripada jauh dia somebody, takut di sisi Allah he is nobody. Kita tak nak yang itu je. Penampilan lahir ni tuan-tuan, kadang-kadang orang-orang yang bukan Islam tak basuh punggung pun, tapi penampilan lahirnya hebat. Tak
Setakat nak bagi bau wangi, beli ebon-ebonnya, hilanglah segel busuk-busuk tu semua. Tapi kita nak bukan yang itu. Kita nak ialah dia bermula kecantikan dan keindahan tu daripada dalam ini. Daripada nurani, daripada akidah. Itu permulaan kemurnian kebersihannya. Lepas tu dia keluar dalam bentuk manifestasi amal ibadah kita. Sebab itu ayat tadi, kita bermula dengan akidah kita yang mantap, yang kuat. Kita manifestkan pemahaman akidah itu dalam bentuk amal ibadah. Sebab amal ibadah itu yang sempit, mayang, puasa, zakat. Yang luas, seluruh kehidupan itu menjadi ibadah. Apabila dia dichannelkan cara yang betul. Indah tuan-tuan sekalian agama kita ni. Indah. Dan inilah yang menjadi tarikan kepada mereka-mereka yang mengkaji Islam di Barat. Sebab tu yang masuk Islam di Barat tu banyak di antara yang orang well educated. Bila mereka mengkaji macam di US kita dengar, 4/5 yang convert ini adalah perempuan. Apabila Islamofobia itu beralasan, dia berkatakan macam dalam Islam dia meletakkan perempuan itu sideline, perempuan itu taraf kedua, perempuan itu. Jadi apabila mereka mengkaji, agama Islam lah, hukum fiqh lah yang meletakkan perempuan itu di tempat dia yang sebenar. Bukan menjadi alat seks, bukan menjadi alat pameran, bukan menjadi alat untuk fashion. Tapi meletakkan perempuan itu di singgah sananya. Sampai pada peringkat kalau perempuan yang suami yang mampu, basuh baju pun tak payah. Buat apa pun tak payah. Masak nasi pun tak payah. Melayan suami je. Biar suami yang beli layan, bagi gaji, ambil orang lain semua. Jaga isteri. Itu kedudukan perempuan dalam Islam. Yang idealnya kalau mampu. Tiba-tiba bila dikatakan perempuan itu taraf kedua, ketiga, itu semua telah idea-idea Islamofobia untuk merendah-rendahkan Islam. Tapi lagi banyak mereka buat begitu. The exodus of Muslim convert in Europe itu dah tak terhingga lagi dah. Mungkin dalam ramalan dalam 20, 30, 20, 50 ini mungkin majoriti Muslim tak akan melebihi dan jumlah seluruh penduduk dunia. Kalau keadaan. Sebab tu mereka cipta one world order, mencipta berbagai-bagai gagasan untuk sikit sebanyak membendung hal-hal ini. Itulah saja modal saya pada hari ini. Maaf kalau perniagaan ni tak apa nak elok. Barang yang saya jual tak apa cantik. Itu kelemahan saya lah. Tapi saya yakin itu adalah perkara yang terbaik. Mungkin terdapat kekurangan di sana sini. Itu kelemahan saya. Maafkan saya. Dan juga terima kasih sekali lagi lah kepada pihak masjid. Yang sejak lama saya berceramah sini dah, saya rasa dah tak kurang pada 25 tahun. Sehingga Ustaz Zuhairi kata sebelum dia mengajar, saya dah mengajar sini. Jadi Alhamdulillah mereka teruskan lagi. Dan saya akan cubalah selagi saya mampu untuk sikit sebanyak memberi sumbangan yang tidak seperti ini. Maafkan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.